Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minggu ini kita akan sambung tajuk yang minggu lepas, iaitu pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1 untuk tahun ini, iaitu tahun 2021. Hari ini kita akan masuk tajuk baru, bukan tajuk barulah, tapi dia punya unit yang baru, iaitu 3.0 penyalahgunaan bahan pengaruh rokok, alkohol dan juga dadah. Okey, pada minggu ini standard pembelajaran ialah memahami pengaruh rokok, alkohol dan dadah kepada diri, keluarga serta masyarakat, mengaplikasikan kemahiran mengelak diri daripada pengaruh rokok, alkohol dan juga dadah, menganalisis kesan bahaya asam rokok kepada perokok pasif dan juga menilai taraf kesihatan individu yang terlibat dalam kegiatan merokok, pengambilan alkohol dan dadah. Okey, rokok, alkohol dan dadah. Alkohol ni macam sejenis arak lah. Sejenis arak yang haram bagi kita orang Islam. Ialah bahan yang boleh menghayalkan dan memabukkan. Rokok, alkohol dan dadah ni akan menyebabkan gangguan kesihatan seperti hilang bertimbangan, cepat marah, bertindak agresif dan mungkin hilang kewarasan akal. Okey, rokok, alkohol ataupun sejenis minuman arak, minuman keras dan juga dadah ni akan menyebabkan gangguan kesihatan kepada kita, seperti hilang ketimbangan, kita akan jadi cepat marah, bertindak agresif dan mungkin juga kita akan hilang akal. Ya, kita tak boleh berfikir dengan waras disebabkan dengan pengambilan rokok, alkohol dan juga dadah. Okey, amalan gaya hidup sihat tanpa rokok, alkohol dan dadah dapat menghindarkan diri daripada penyakit berbahaya. Hargai serta sayangi diri. Elakkan diri daripada pengaruh rokok, alkohol dan dadah. Jalani hidup seharian dengan aktiviti bermakna dan berfaedah seperti beriadah bersama keluarga dan menyertai aktiviti kemasyarakatan. Okey, kempen hidup sihat tanpa rokok, alkohol dan dadah. Okey, pihak sekolah mengadakan kempen hidup sihat tanpa rokok, alkohol dan dadah. Satu aktiviti sumbangsaran dijalankan dengan murid mengenai pengaruh rokok, alkohol dan dadah kepada diri, keluarga serta masyarakat. Okay, seorang murid dilantik sebagai guru muda untuk mengetuai aktiviti. Okay, kamu tengok yang di bawah tu, gambar tu. Seorang murid tu dia berkata, siapa boleh menjelaskan kesan penyalahgunaan bahan? Okey, pengaruh penyalahgunaan bahan ini boleh menjejaskan sistem tubuh badan. Selain itu, bahan ini juga memberi kesan kepada keluarga dan masyarakat. Contohnya berlaku pembaziran wang, meningkatkan risiko kepada masalah sosial seperti jangkitan HIV dan pelbagai penyakit yang berbahaya. Okay, kerajaan juga perlu mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk kos rawatan dan pemulihan kepada perokok, pemabuk dan penagih. Okey, dia kata bagus. Jawapan yang tepat dan jelas. Apakah pula kemahiran yang kita perlu kuasai untuk menjauhi bahan yang berbahaya ini? Okey, seorang murid tu dia menjawab, pertama, kita perlu tetapkan pendirian dengan menolak jika ditawarkan bahan ini. Okey, dia kata, pertama, kita kena ada pendirian lah untuk menolak jika ada orang tawarkan kepada kita untuk isap rokok, isap dadah dan sebagainya. Okey, yang kedua, dia kata kita harus gunakan kaedah komunikasi berkesan seperti menghadiri kempen dan ceramah mengenai penyalahgunaan bahan. Ketiga, kita juga perlu tahu memilih aktiviti dan rakan yang baik. Melalui kemahiran ini, kita dapat mengelak daripada terlibat dengan perbuatan merokok,
penagihan alkohol dan juga dadah. Okey, perempuan ni dia berkata, rakan-rakan, bagaimanakah pula dengan pengaruh dadah? Okey, seorang rakan yang menjawab, setahu saya dadah perlu dijauhi sebab kesannya buruk terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Okey, antaranya menyebabkan keruntuhan akhlak, kegagalan dalam pelajaran, prestasi kerja terjejas, tersisih daripada masyarakat, keruntuhan institusi kekeluargaan dan boleh menjejaskan tahap kesihatan. Okay, dadah ni perlu dijauhi sebab kesan dia memang sangat buruk lah terhadap kepada individu, kepada diri kita sendiri dan juga kepada masyarakat dan juga kepada negara. Okey, muka surat yang ke 144. Kamu tengok kesan-kesan ketagihan akibat daripada merokok dan juga dadah. Okey, kamu tengok yang kesan ketagihan merokok ni. Okey, orang yang isap rokok ni dia akan keguguran rambut lah. Rambut dia akan gugur, dia akan dapat kanser hidung, dia akan dapat perebutan gigi, penyakit katarak ni berkaitan dengan mata, kulit dia akan berkedut, dia mungkin akan pekak, dia akan dapat kanser kulit, macam-macam penyakit lagi, dia akan dapat sakit jantung, macam-macam dapat. Okey, kesan daripada ketagihan dadah ni pula dia akan melibatkan psikologi lah. Psikologi dia akan insomnia, dia akan jadi kelakuan agresif. Okey, macam-macam lagi lah. Hati dia juga akan kerosakan hati. Anak mata dia akan membesar. Okay, orang yang isap, orang yang ketagihan dadah ni, anak mata dia lah akan jadi membesar. Okey, masalah gigi, kulit dia pula akan berpeluh. Dia akan jadi kulit kebas, pernafasan, sesak nafas. Jantung pun dia akan selalulah sakit dada, jantung dia sentiasa berdegup pantas. Serangan jantung, buah pinggang pun mungkin akan rosak, otot, pergerakan semua jadi akan mengganggulah dia punya badan dia tu. Okey, seterusnya ialah kesan daripada ketagihan alkohol ataupun kesan ketagihan minum minuman yang keras. Dia akan menyebabkan tingkat kerosakan otak, ketagihan strok, dia akan kabur penglihatan, gangguan percakapan, pendarahan kerongkong, gangguan pernafasan, lekupan jantung tidak berkala, luka dalam perut, kerosakan hati, kelemahan otot, macam-macam lagi lah kesan-kesan daripada ketagihan alkohol tu. Okey, kesan bahaya asap rokok kepada perokok pasif. Okey, dia kata perokok pasif tu ialah mereka yang tidak merokok lah. Perokok pasif tu mereka yang tidak merokok, tetapi dia terdedah kepada asap rokok sekurang-kurangnya 15 minit dalam masa 2 hari untuk tempoh seminggu. Ini orang yang tidak isap rokok pun dia akan bahaya. Sebab tu kita kalau nampak orang isap rokok ni, kita cuba jauhkan diri. Sebab kita memang tak isap, tapi kita terhidu asap dia tu, dia akan membawa bahaya untuk diri kita pula. Itu antara bahaya dia lah. Okey, asap rokok pasif ni ialah gabungan asap rokok aliran sisi, iaitu dari bahagian yang menyala tu lah. Dan asap rokok ni aliran utama yang dihembus keluar oleh perokok. Kajian menunjukkan perokok pasif ni mempunyai risiko 30% lebih tinggi untuk mendapatkan kanser paru-paru tu. Jadi maksud di sini orang yang tidak merokok tapi dia terhidu asap si perokok tu, dia akan dapat risiko 30% lebih tinggi.
untuk mendapat kanser paru-paru. Bayangkan ya, orang yang tak isap rokok pun dia boleh dapat kanser paru-paru dengan hanya menjeduh asap orang yang isap rokok. Dan 25% lebih tinggi ya untuk mendapat sakit jantung. Jadi kepada perokok-perokok di luar sana tu nak isap rokok tu, ingat-ingatlah orang di sekeliling. Jangan disebabkan dia, orang lain pun akan terkena sekali penyakit-penyakit yang tak sepatutnya. Okey, asap rokok pasif ni akan terkumpul lebih cepat di kawasan tempat kerja yang tertutup. Ya, seperti di pejabat, hotel, restoran dan juga di dalam pengangkutan awam. Okey, kita tengok di bawah tu, below story tu, WHO ni apa benda? WHO ni ialah sebuah pertubuhan kesihatan sedunia. Ialah sebuah agensi khusus di bawah bangsa-bangsa bersatu iaitu PBB berkenaan dengan kesihatan awam antarabangsa. Jadi orang kata WHO ni yang kita selalu dengar tu, mereka ni ialah sebuah pertubuhan kesihatan di peringkat global, di peringkat dunia. Okey, sebarkan maklumat. Semua harus tahu. Okey, kita tengok sekejap ya. Sebarkan maklumat, semua harus tahu. Apakah tindakan yang perlu anda lakukan untuk menyampaikan maklumat kepada keluarga dan juga warga sekolah? Okey, apa tindakan kamu? Kamu nak menyampaikan maklumat tu dekat keluarga kamu, dekat warga sekolah. Okey, langkah 1, kamu kumpulkan maklumat daripada berbagai sumber seperti internet, surat khabar, majalah dan risalah yang berkaitan bahaya tu dan juga kemahiran mengelakkan diri daripada pengaruh rokok, alkohol dan juga dadah. Okey, langkah kedua ialah gunting maklumat tadi itu yang terdapat dalam bahan bercerita tanpa maklumat tersebut dalam buku skrip mengikut kreativiti masing-masing. Okey, langkah yang ketiga ialah bahan yang telah anda sediakan tu boleh juga dimuat naik dalam media sosial. Okey, murid boleh menggunakan maklumat komputer sekolah untuk menyebarkan luas maklumat ini. Okey, latihan pengukuhan ya berdasarkan situasi di bawah ni. Namakan perlakuan negatif yang dilakukan dan nyatakan langkah-langkah mengatasi. Okey, baik. Okey, cukup untuk minggu ini. Okey, Ustaz harap kamu akan fahamlah ya berkenaan dengan pengaruh rokok ya, alkohol dan juga dadah ni sangat bahaya ya untuk kita semualah. Bukan untuk diri kamu saja tapi untuk diri Ustaz sendiri dan juga untuk semua manusia lah. Pengaruh dia sangat bahaya ya kalau orang yang dah terjebak ke dalam kancah rokok, alkohol dan dadah ni, dia akan membawa kesan yang sangat negatif lah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita dan juga masyarakat. Okay, oleh itu kita sepatutnya jauhilah daripada perkara-perkara yang negatif ni. Okay, hisap rokok ni sangat bahaya lah. Hisap rokok tak boleh ya. Minum minuman keras pun tak boleh sebab kita orang Islam. Dan juga apatah lagi dadah lah. Kita mesti jauhkan diri ya, daripada perkara-perkara negatif ini. Okey, baik. InsyaAllah ya. Cukup untuk minggu ini. Ustaz harap kamu faham lah dan jelas mengenai tajuk minggu ini. Okey, minggu depan kita akan masuk berkenaan dengan pengurusan mental dan emosi ya, pemikiran positif. Okey, kita akan tengok benar apa minggu depan ni pengurusan mental dan emosi ni. Okey, baik. Kita sudahi kelas ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.